saya beralih kepada cukai HVGT. Setelah meneliti pembentangan belanjawan ini, saya tanya-tanya apa sudah jadi dengan cukai barangan bernilai tinggi atau HVGT. Jika di dalam pengumuman belanjawan 2024 sebelum ini, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ada menyentuh tentang penggubalan perundangan baru bagi melaksanakan HVGT pada kadar 5 hingga 10% ke atas barangan bernilai tinggi dan seperti jam tangan dan juga barang kemas dan berdasarkan pada nilai ambang harga barangan. Malah dalam jawapan balas kepada saya yang saya terima dari MOF juga sekadar memaklumkan penangguhan pelaksanaan cukai yang sepatutnya mula dilaksanakan 1 Mei ke 1 tarikh yang akan diputuskan oleh Jemaah Menteri. Apa sudah jadi dengan HVGT? Bukankah pengenalan cukai ini ada sesuatu yang munasabah untuk dilaksanakan dan dianggap mampu menyumbang tambahan hasil sehingga 1 bilion ringgit kepada kerajaan? Apakah yang menyebabkan kerajaan mengambil keputusan untuk tidak melaksanakan HVGT? Dan seperti mana negara-negara lain seperti China, Taiwan, Indonesia, Korea Selatan dan Chile? Dan apakah sehingga sekarang kerajaan masih tidak boleh mentakrifkan nilai ambang barangan mewah berkenaan? Sudah hampir 1 tahun tetapi masih tiada khabar berita tentang HVGT. Apa yang terus menjadi persoalan ialah rakyat tanya pula kenapa kita boleh laksanakan cukai barangan bernilai rendah untuk barangan diimport bernilai RM500 ke bawah sejak 10 bulan yang lalu. LVGT ini dikatakan sesuatu yang adil berbanding dengan HVGT. Saya nak tanya, sejauh manakah kutipan LVGT ini sehingga kini berjaya merangsang ekonomi rakyat berbanding pelaksanaan HVGT? Seterusnya, tentang cukai dividen 2%. Berkenaan dengan cukai pada tahun tafsiran 2025, ke atas pendapatan dividen melebihi RM100,000 yang diterima oleh pemegang saham individu. Ini agak mengejutkan selepas tahun 2008, Malaysia mengamalkan sistem cukai single tier di mana syarikat tidak perlu memotong cukai untuk dividen yang dibayar kepada pemegang saham. Cukai hanya diperlukan di peringkat syarikat melalui cukai korporat. Negara yang menggunakan pakai cukai 2 kali ke atas pendapatan dividen biasanya adalah negara-negara maju seperti Amerika Syarikat, UK, Perancis, Kanada, Korea Selatan dan Jepun. Pelaksanaan cukai dividen ini secara tidak langsung boleh dilihat sebagai lanjutan daripada cukai keuntungan modal CGT ke atas saham tidak tersenarai yang diperkenalkan dalam belanjawan 2024. Perkembangan negatif ini berpotensi menjaskan pelabur tempatan dengan aset melebihi RM2 juta dengan mengandaikan hasil dividen sebanyak 5%. Justru kerajaan perlu menjelaskan apakah ini akan digunakan untuk pendapatan dividen daripada semua kelas aset dan apakah pelabur asing juga turut dikenakan cukai dividen ini. Selain itu, saya juga melihat pengenalan cukai ke atas dividen melebihi RM100,000 mampu menjadi batu penghalang kepada pengusaha kecil dan sederhana daripada mengembang perniagaan mereka ataupun memperoleh keuntungan yang tinggi. Semalam Perda Sama pun telah buat satu kenyataan yang sama. Hal ini kerana bagi kebanyakan pemain PKS, sebahagian besar daripadanya dividen itu akan disalurkan pada pemilik perniagaan kerana ramai daripada mereka tidak mengambil gaji kerana masalah aliran tunai. Jadi, adakah kerajaan mempertimbangkan untuk mengecualikan PKS daripada dikenakan cukai dividen 2% ini? Seterusnya, kadar cukai eksais gula. Untuk kenaikan duty eksais bagi minuman bergula secara berfasa mulai 1 Januari tahun depan, dengan kadar 40 sen seliter kini naik sampai daripada 50 sen kepada 90 sen. Saya sikit tak fahamlah. Kerajaan tak boleh impos cukai tetapi dalam masa yang sama memberi subsidi kepada pengilang gula. Kerana atas faktor keselamatan, itu alasan justifikasi kita. Ini macam bagi vitamin, racun dalam masa yang sama, kerajaan tak boleh buat kedua-dua perkara serentak. Kena pilih salah satu. Apakah hasrat kita? Apakah objektif kita?
Harga gula di Malaysia di bawah harga siling adalah disebabkan pemberian subsidi oleh kerajaan sebanyak 42 juta ringgit sebulan kepada semua penghilang di Malaysia sejak November 2023. Ini yang perlu dihentikan kalau kita serius atas faktor kesihatan rakyat. Maka saya ingin bertanya, apakah dengan kenaikan duty excise ini kerajaan masih boleh meneruskan pemberian insentif dan subsidi gula kepada para penghilang?